الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian kata radhiyallahu anhu. Kemudian kata, yakni kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dia kebiasaannya ulama didoakan dengan rahimahullah, sahabah didoakan dengan radhiyallahu anhu. Tetapi boleh juga ulama kita nak doakan dengan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan redha Allah Ta'ala daripadanya. Tapi kebiasaannya kalau ulama didoakan dengan rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan rahmat. Itu doa belaka tu. Radhiyallahu anhu, rahimahullah, sallallahu alaihi wasallam. Tu doa belaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, rahimahullah tu bukan pakat. Tak pakat. Kan ada kan ujung tu KM, apa dia ujung tu? Kan ada kan nama orang apa tak ada pakat ujung. Bukan pangkat tu. Itu doa. Jadi biasanya kalau ulama didoakan dengan rahimahullah, boleh juga didoakan dengan radhiyallahu anhu. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan rahmat. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha daripadanya. Itu doa. Dan kemudian kata, yakni kata muallif, kata pengarang kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Ghazali? Bermula bahawasanya pertama-tama barang yang jaga, barang yang sedar dengan dia, dengan barang hamba Allah, yakni oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga ataupun sedar, insaf bagi mengerjakan ibadah, dan bergerak hati. Ni ataf pada kata jaga. Bergerak hatinya, yakni bahawasanya pertama-tama barang yang bergerak hatinya, bergerak hati bagi berjalan akan jalan ibadah. Bahawasanya pertama-tama barang yang, perkara yang jaga, yang menjadikan dia tu jaga, dia sedar
Dahulunya kelalaian, jaga sedar kepada keinsafan. Asalnya lalai. Kalau kita tengok asalnya tak berapa heran mana dalam bab ibadat, dalam bab agama ni. Kemudian jadi sedar daripada kelalaian tadi ni, daripada jauh daripada agama kepada ingat akan agama, nak dekatkan diri dengan agama. Itu barang yang jaga dengan dia, dengan barang hamba Allah, oleh hamba Allah. Jaga sedar ni, insaf ni bagi mengerjakan ibadah. Dan bergerak-gerak hatinya. Mana pertama-tama barang yang bergerak hatinya, bergerak hati bagi berjalan akan jalannya jalan ibadah. Selama ni jalan kitanya jalan dunia semata-mata. Tak ada duk kira jalan ibadah, jalan akhirat. Apakah pertama-tama tu? Adalah tu khabar dipanggil. Dia khabar bagi bahawasanya. Dia panggil khabar inna. Kalau kita ikut ilmu nahwu lah. Bahawasanya pertama-tama tu isim inna. Mana khabar innanya? Adalah. Mana kata? Iyalah. Pertama-tama jadi jaga, jadi sedar. Pertama-tama jadi bergerak hati nak berjalan jalan ibadah ni mari mana ni? Adalah ialah dengan khatir yang samawiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan taufik yang tertentu lagi ilahi yang dibangsakan kepada ketuhanan. Khatir yang samawiyah. Dia khatir ni apa ni? Lintasan hati lah. Khatir lintasan hati. Khatir lintasan hati yang samawiyah, yang dibangsakan kepada langit. Lintasan hati yang dibangsakan kepada langit ni maknanya lintasan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lintasan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan taufik yang tertentu lagi ilahi, lagi yang dibangsakan kepada Tuhan. Jadi hak jadi sedar kitanya nak mengerjakan ibadah, yang jadi bergerak hati nak berjalan-jalan ibadah adalah lintasan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Khatir samawiyah, atau disebut dengan khatrah samawiyah, lintasan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni mari lintasan tu adalah dia punya asbab-asbab dia tu. Sebelum ni kita tak peduli mana dalam bab ibadah, dalam bab jalan ibadah kita tak peduli mana. Tiba-tiba kemudian tu jadi berubah. Berubah tu mari mana tu? Mari daripada keinsafan, lintasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya mungkinlah kena dengan nasihat yang molek. Asbabnya mungkinlah kerana kena musibah ke. Bila kena musibah, maka dicampur keinsafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kerana tua dah, maknanya tua dah, nak ke mana-mana tak boleh dah, tak berapa nak gagah mana dah. Marilah mikir apa tu? Nak buat ibadah bekal akhirah. Hak ni hak mula-mula yang menyedarkan kita, mula-mula yang menggerakkan hati kita kepada ibadah. Hak mula-mula ni masing-masing ada lah. Masing-masing ada apa-apa? Sejarah masing-masing. Masing-masing ada sejarah. Bilakah marinya keinsafan, kesedaran, sedar daripada asalnya lalai, tak peduli ibadah. Mari sedar nak buat ibadah sebagai bekal akhirah.
Ini mari keinsafan dia panggil. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, inilah permulaan pembicaraan. Sekarang ni masuk kepada permulaan pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin. Permulaannya, kitab Minhaj Imam Ghazali mengatakan bahawa pembicaraan adalah berkaitan dengan ibadah. Memanglah kitab Minhaj memulai dengan ibadah. Sebab nama kitab pun Minhajul Abidin, jalan bagi segala orang yang beribadah, ila jannati rabbil alamin, kepada syurga bagi Tuan sekalian alam. Jadi permulaan kitab memanglah dibicara berkaitan dengan ibadah. Ketahui olehmu bahawasanya ibadah ialah permulaannya samaratul ilmi, buah hasilan daripada ilmu. Atau mula-mula sekali. Selepas bismillahirrahmanirrahim, selepas daripada alhamdulillah di awal kitab, selepas daripada selawat dan salam di awal kitab, Imam Ghazali memulai dengan ketahui olehmu bahawasanya ibadah ialah hasilan daripada ilmu. Itu dimulai dengan ibadah ialah hasilan daripada ilmu. Faedah umur, lepas tu panjang. Kemudian bila sebut kata ibadah, Imam Ghazali pun tilik. Dengan penilikan Imam Ghazali, permulaan ibadah sampai kepada kemuncak ibadah, jalan yang sangat sukar, jalan yang sangat dalam, banyak kebinasaan dalam amal ibadah. Panjang Ghazali cerita berkaitan dengan kedudukan ibadah, jalan ibadah ni. Tapi sukar macam mana sekalipun, ibadah tak dapat tidak, sebab ibadahlah jalan kepada syurga, ila jannati rabbil alamin. Bukan kata sebut bab jalan ibadah ni sukar, payah, nak mematikan semangat orang, bukan. Orang sekarang ni tak ada cerita seumpama ni. Bila cerita seumpama ni, orang akan jadi takut nak buat amal ibadah. Sebab apa? Sebab duk cerita jalan amal ibadah ni jalan yang sangat dalam, sangat sukar, sangat payah, banyak rintangan. Duk cerita gitu, orang jadi duk dah kena ceritalah hakikat jalan tu macam mana. Bukan jalan yang mudah. Sebab itulah segelintir sahaja yang memilih. Kalau jalan ibadah ni jalan mudah, semua orang lah. Bila segelintir sahaja yang dipilih oleh Allah, ni jalan yang istimewa ni. Jalan yang istimewa ni bukan jalan yang mudah. Kalau jalan tu jalan mudah, jalan semua orang. Tu jalan mudah. Tapi kalau jalan hanya tertentu saja, itu jalan istimewa. Memang jalan tu jalan yang sukar, yang payah. Tetapi hakikat jalan tu sukar payah, tapi apabila dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi mudah. Kemudian Ghazali cerita walaupun jalan ibadah seumpama tu, ibadah tak dapat tidak kerana jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kedudukan ibadah tu sukar payah, kita pula, bahagian kita pula hamba yang sangat daif, masa yang sangat payah ni, masa kita sekarang akhir zaman ni. Akhir zaman, ada tu dia kata akhir zaman ni, kalau dia kata gok macam buah hujung rating, dia kata ada hak molek, ada hak nampak je molek buah tu, padahal tak ada apa pun dalam. Ini buat pembandingan. Dia kata sekarang ni ilmu ke agama ke sekarang, dia kata umpama buah hujung rating, ada hak molek, tapi kadang-kadang buka tengok tak ada apa pun dalam. Kepek kita panggil dalam, tak ada. Tu hak masa sekarang. Lepas tu pula kita pekerjaan yang banyak sekarang ni, banyak urusan. Tapi kalau pekerjaan agama turundur ke belakang, pekerjaan lain banyaklah.
Kan ada ni. Pekerjaan lain cukup banyak sekarang. Pada masa PKP tak ada kerja duduk rumah. Tak ada kerja duduk rumah, tak pergi kerja jabat. Tapi kerjaannya banyak. Apa pekerjaan dia? Urusan satu dunia ni. Pekerjaan dia. Pekerjaan orang sekarang urusan satu dunia. Dia komen perkara yang berlaku satu dunia. Sibuknya. Hak kata cuti tu cuti pergi jabat. Cuti tu cuti pergi jabat. Tapi duduk rumah tak ada kerjaan. Tak ada nak bercakap dengan orang. Nak bercakap dengan bini pun tak sempat. Nak bercakap dengan anak pun tak sempat. Sibuk. Tak sibuk. Hak duduk tangan tu lah. Tak sibuk. Tengok dunia tu, dunia ni, dunia tu. Masuk ni pun campur sama, ni pun campur sama. Sibuk. Ni kata sekarang pekerjaan yang sangat sibuk pada masa sekarang. Pekerjaan agama terundur ke belakang. Kena. Tuang je duduk dalam bilik tu senyap. Ingat kau amal ibadat. Merapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzlah kan. Nak ke mana-mana tak boleh dah. Tak ada uzlah-uzlahnya. Tubuh je duduk di rumah. Tapi dunia langit terbuka. Ini sekarang. Bukan digunakan masa untuk beribadah. Fokus kepada hubungan kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali orang yang mengajar agama apa semua. Pada masa tu kuliah ditutup. Bila kuliah ditutup pada masa tu, kita eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk juga. Sibuk dengan mutiara kata. Dengan yalah orang-orang tinggi belaka ni kan. Dengan mutiara kata. Ada orang tanya. Dia kata, apa FB ustaz tak aktif? Tak ada mutiara kata. Saya tak ada mutiara kata. Lepas tu masa mengajar, saya mengajar dalam kitab ni je. Tak ada mutiara kata. Tak ada kalam-kalam hikmah, tak ada. Tak ada kalam-kalam hikmah, tak ada. Tak ada mutiara kata, tak ada kalam-kalam hikmah. Kata tulislah untuk kita orang semua. Saya tak ada tu kata. Tak ada kalam-kalam hikmah, tak ada. Hak mengajar pun kodoh-kodoh ada dalam kitab tu sahaja. Jadi patut pada masa tu kita eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk juga. Bukan sibuk saja, penuh dengan perkelahian pula dalam tu. Orang agama ni mengajar ditangguh sementara. Buat kerja gapo pula, berkelahi pula. Dia sibuk dengan perkelahian. Bersibuk dengan perkelahian. Nah, ni cerita masa sekarang. Kita lemah. Masa sekarang masa yang sukar. Kesibukan sekarang, pekerjaan agama terundur ke belakang. Pekerjaan agama terundur ke belakang. Tapi kita tak dapat tidak daripada bekal kita ilmu dan ibadah. Tak dapat tidak bekal kita dengan ilmu dan ibadah. Kalau kita dapat ilmu dan ibadah, kita akan dapat kemenangan dan kebahagiaan selama-lamanya. Kalau luput daripada kita ilmu ibadah ketaatan, kita akan rugi, kita akan binasa selama-lamanya. Lepas tu panjang tadi cerita berkaitan dengan kedudukan perjalanan ibadah. Kemudian Imam Ghazali pun cerita, Imam Ghazali pun mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab Asrar, kitab Qurbah. Di antara nama kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab tu nak membicarakan perjalanan ibadah. Nak membicarakan perjalanan ibadah. Ni kitab Minhaj. Kitab-kitab khusus dicerita poin ibadat. Pada ni. Kalau kitab fiqh dicerita poin ibadat. Kitab fiqh poin ibadatnya kena taharah. Tu poin ibadah.
Kitab Minhaj ni nak cerita macam mana perjalanan kita nak beribadah. Kitab tu cerita poin dia. Poin tu kena ada lah sebab kita nak beribadah. Sebab beribadah adalah hasilan daripada ilmu. Hak tu poin dia. Sekarang ni Minhaj ni nak cerita ni, Hak Imam Ghazali nak cerita perjalanan ibadah dengan kitab Ihya, kitab Asrar, kitab Qurbah, tapi halus dia punya huraian dia sangat halus, sukar untuk difahami. Maka kepada orang awam, walaupun orang tu orang agama pun sukar untuk memahami, maka timbullah celaan dan cercaan ke atas kitab Imam Ghazali. Contohnya kitab Ihya Ulumuddin. Maka Imam Ghazali pun nak meninggalkan berbantah. Imam Ghazali nak meninggalkan berbantah. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali tilik kepada sekalian makhluk Allah. Kalau timbul perbantahan dalam agama, bukan orang agama saja, orang ramai pun jadi pening je. Ada ni. Dan sekarang ni hak perbantahan yang timbul ni, Imam Ghazali kata di kalangan orang yang mempunyai agama, ahli-ahli agama. Timbul perbantahan, cela kitab Imam Ghazali. Hak cela kitab Imam Ghazali ni, Imam Ghazali kata di kalangan orang yang mempunyai agama. Imam Ghazali tak katalah pula orang yang cela kitab Ihya, kitab Imam Ghazali ni orang yang mana apa ni? Orang jauh agama ke tidak? Imam Ghazali kata orang ni orang yang mempunyai agama. Tapi mereka tidak memahami perjalanan kitab Imam Ghazali, contoh kitab Ihya Ulumuddin. Sebab kitab Imam Ghazali ni banyak kita maklumlah. Yang masyhurnya dua, Ihya dan juga Minhaj. Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin. Hang dulu ni masyhur. Jadi dalam kitab Minhaj Mazhab kata kitab Ihya, kitab Asrar, kitab Qurbah, tapi kita fokus pada kitab Ihya. Jadi sekarang ni timbul perbantahan di kalangan orang yang punya agama. Imam Ghazali tilik kepada sekalian makhluk Allah. Siang belah pada siang makhluk Allah, yang mana termasuklah kita orang ramai-ramai ni. Bila tengok orang berilmu berkelahi begitu begini, orang hak ramai ni pula jadi pening. Orang agama tu begitu begini, kita macam mana kita? Maka Imam Ghazali pun nak melepaskan daripada perbantahan. Imam Ghazali pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah taala jadikan Imam Ghazali ni boleh mengarang satu kitab yang diterima oleh ijma' sepakat ulama. Maka terhasillah kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang mana kitab Minhaj ni seolah-olah menjadi khulasah, kesimpulan kitab-kitab Imam Ghazali yang terdahulu yang banyak. Yang mana kitab Minhajul Abidin boleh dikatakan diterima oleh ulama. Ni lahirlah kitab Minhajul Abidin, yang mana Imam Ghazali sendiri mengatakan lahirnya kitab Minhajul Abidin itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diilhamkan oleh Allah kepada Imam Ghazali dengan tartiban ajibah dipanggil, dengan aturan susunan kitab yang ajib, yang luar biasa, yang tidak Imam Ghazali susun dalam kitab-kitab yang terdahulu. Mana susunan yang cukup comel, yang cukup indah, yang luar biasa susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Siapa yang kata kepada kitab Minhaj seumpama tu? Imam Ghazali. Imam Ghazali ni siapa? Tuang kitab Minhaj. Jadi tuang dia yang kat kitab dia sendiri untuk menggemarkan orang ramai. Pada ni. Mana? Cerita kelebihan kitab sendiri untuk menggemarkan orang ramai. Yang mana susunan dalam kitab Minhaj ni tak ada dalam kitab-kitab Imam Ghazali yang lain. Sebagaimana hak dalam kitab Minhajul Abidin.
mana susunan yang luar biasa dalam kitab Minhajul Abidin. Dimulai dengan kesedaran, keinsafan. Dimula situ. Dimula daripada kesedaran dan keinsafan. Bila mari kesedaran dan keinsafan daripada Allah Subhanahu wa taala, macam manakah jalan yang kita nak turuti? Sebagaimana yang akan disusung satu-satu dalam kitab Minhajul Abidin. Dia akan susung satu-satu peringkat. Satu-satu peringkat dalam kitab Minhajul Abidin, dimulai dengan aqabah ilmu, aqabah taubah, dalam kitab Minhaj. Ini dipanggil aturan susunan perjalanan ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa. Cerita bab ilmu dalam kitab Minhaj ni pula bukan cerita ilmu semata-mata. Imam Ghazali cerita bab ilmu ni termasuk susunan ilmu tu sendiri. Memanglah permulaannya ilmu, tapi susunan ilmu. Manakah ilmu yang tak dapat tidak? Jawapannya Mazali kata ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Ini contoh dalam pembicaraan aqabah ilmu. Kemudian ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni pula manakah hak sukatan yang tak dapat tidak? Ini kata susunan yang luar biasa. Bukan setakat sebut ilmu. Ilmu manakah yang tak dapat tidak bagi kamu? Ini persoalan ni hak dalam kitab Minhaj. Imam Ghazali lontarkan persoalan seumpama tu. Imam Ghazali pun jawab tauhid, fiqh, tasawuf. Tak berhenti setakat tu. Soalan yang kedua pula, sukatan qadar. Setakat manakah daripada tauhid, fiqh, tasawuf yang tak dapat tidak? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf tak dapat tidak. Ni. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, hak mana hak fardu ain? Ni. Dah kitab Minhajul Abidin. Ilmu yang tak dapat tidak, tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf, tauhid, fiqh, tasawuf lah. Tauhid, fiqh, tasawuf ni luah. Sukatan dipanggil qadar ataupun sukatan yang tak dapat tidak daripada tiga ilmu ni. Hak fardu ain daripada ilmu tauhid, fardu ain daripada ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Hak fardu ain tu hak tak dapat tidak. Tinggal hak ni dosa besar. Walaupun dalam rupa belajar sekalipun. Pergi belajar hak lain. Hak fardu kifayah wajib juga. Tetapi nak pergi kepada fardu kifayah, hak tak dapat tidak dah dulu fardu ain. Tinggal hak tak dapat tidak ni duduk dalam dosa besar. Kemudian kenapa hak qada fardu ini tak dapat tidak? Sebab inilah yang menentukan Minhajul Abidin, perjalanan beribadah ini yang menentukan. Hak qada fardu ain inilah yang menentukan perjalanan ibadah kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada hak sukatan tiga ilmu ni, macam mana pegangan kita? Pegangan kita okey. Okey itu maknanya fardu ain tauhid kita okey. Kalaulah pegangan kita okey, maknanya ilmu fardu ain pegangan sudah okey. Ilmu tu tak berapa belajar mana, dah macam mana pegangan okey? Sebab pegangan ni berdasarkan kepada ilmu. Kalau pegangan kita sudah okey, maka ilmu fardu ain kita sudah okey. Sebab itulah ini ilmu yang tak dapat tidak. Semayang saya okey, maknanya ilmu fardu ain semayang okey, selesai. Saya bab semayang tak belajar mana, bab hukum hakam semayang tak belajar mana, bab hukum hakam berjemaah tak belajar mana. Dan macam mana nak okey amal? Nak jadi Minhajul Abidin macam mana? Nak jadi minhaj, ilmu yang tak dapat tidak, ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan berhenti setakat tu dalam kitab Minhaj.
Manakah hak fardu ain dalam ilmu tauhid? Setakat manakah fardu ain dalam ilmu fiqh? Setakat manakah fardu ain dalam ilmu tasawuf? Lepas tu hak fardu kifayah tauhidnya hak mana? Hak fardu kifayah fiqhnya hak mana? Hak fardu kifayah tasawufnya hak mana? Ini dalam kitab Minhaj. Dia panggil tartiban ajiba. Susunan yang sangat indah, sangat luar biasa. Sebab kita sebut tauhid, fiqh, tasawuf, semua orang boleh sebut. Sebut kata ilmu fardu ain, semua orang boleh sebut. Tapi setakat mana fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf? Tak tahulah setakat mana. Ini hak tak dapat tidak yang kita kena fokus. Kita pakai belajar sudahlah, adalah tu fardu ain. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Ni hak Mazali kata, hak perjalanan ibadah, akabah ilmu ni lah hak paling sukar. Hak paling sukar. Nak lepas dulu hak akabah ilmu hak paling sukar. Baru naik kepada akabatul taubah, akabatul awaik, akabatul bawais, akabatul qawadih, sampai ke 7 peringkat dalam kitab Minhajul Abidin, sampai di kemuncak peringkat yang ke-7, akabatul hamdi wa syukri, segelintir yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, naik maqam makrifah khasah, makrifah aulia, segelintir yang dipilih oleh Allah yang melepasi 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin. Ni muqarrabin aulia yang sebenar. Tapi sekarang ni orang duk kata, ustaz sekarang ramai wali-wali, dia kata ramai dia puluh awak ni muda-muda ramai wali dalam FB, dia kata. Ada pula wali dalam FB, dah reti lah kita ni. Ada wali dalam FB, dia kata. Tu wallahu alam lah apa maksud wali dalam FB. Nak sampai peringkat yang dipilih oleh Allah yang tertentu ni, lepas daripada 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi yang paling sukar adalah akabatul ilmi. Ramai yang berpaling daripada ilmu, sesat kata Imam Ghazali, walaupun buat ibadat sekalipun. Tak sesat apa, akidah pun salah, dosa berat, dosa besar. Semayang bang pun tak cukup syarat dia, tak sah, dosa besar. Hati pula riak, ujub, takabur, tak kenal pun riak, ujub, takabur, dosa besar, ahli neraka. Rupanya macam wa amal ibadat. Ni sesat. Ramai orang yang menjalani jalan ilmu tetapi salah jalan. Salah jalan macam mana? Tak fokus kepada ilmu yang tak dapat tidak, ilmu yang wajib fardu ain atas masing-masing. Itu cerita atas kita masing-masing ni. Tak lepas. Cerita atas kita masing-masing tak lepas lagi. Ilmu yang sama yang kita suami wajib ajar isteri. Ilmu yang sama yang kita sebagai ayah dan ibu ajar anak-anak. Masih lagi tu. Kalau bahagian kita lepaslah, alhamdulillah. Amal pun kita jaga, alhamdulillah. Tapi kalau isteri kita tak peduli, kalau anak kita tidak peduli, tersungkur kita di padang mahsyar pula. Itu bukan Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Bukan jalan ke syurga Allah, tersungkur di pada mahsyar, tersembang dalam neraka Jahannam. Sebab tu kata hak kitab Minhaj ni ambil molek. Ambil molek oleh kitab Minhaj, susunan-susunan bermula daripada susunan berkaitan dengan ilmu. Yang mana Mazali kata pertama-tama yang menyedarkan kita bergerak hati pada ibadat adalah keinsafan, lintasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari lintasan daripada Allah, Tuhan buka hati kita. Macam mana jalannya? Kita cari ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ilmu untuk mengabdikan diri kepada Allah zahir dan batin. Waktu permulaan dia selepas daripada keinsafan. Sebab ghalib kebiasaan kita ni, sebelum daripada tu kita memang duduk dalam jahil. Bila mai keinsafan, kita nak turut jalan mana? Kita pun tengok orang ni jalan pesen tu amal ibadat je, belajar dak. Kita pun turut. Kita pun turut satu-satu puak ni pula.
Kita ni sebelum ni bergiam ni nak kembali pada agama. Kita putus satu-satu gulungan, dibawa jalan dia buat amal ibadat aje. Ilmu nak mengenal Allah, ilmu untuk mengetahui macam mana nak mengabdikan di zahir dan batin, hak fardhu ain tauhid fiqh tasawuf tidak dipedulikan. Kita hak jahil ni pula turut rasa sedap pula amal ibadat asyik. Ada ni. Kemudian kita pula bawa orang lain yang baru insaf kepada jalan yang sama, buat amal ibadat, ilmunya tidak dipedulikan, fardhu ain tauhid fiqh dan tasawuf. Jadi tak usah turut siapa-siapalah, kita turut hak susunan yang luar biasa, yang indah, susunan yang comel, hak disusun oleh Mazali dalam kitab Minhajul Abidin, dimulai dengan ilmu mengenal Allah, ilmu untuk melakukan pengabdian zahir dan batin, fiqh dan tasawuf. Pergi pula kita nak memperbanyakkan amal ibadah, dosa kita banyak, kita mestilah pula fokus kepada taubah akabah yang kedua, sampailah kepada akabah yang ketujuh. Dan iaitu yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Itu maksud ayat yang berkaitan dengan hak keinsafan tadi yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insaf dah kitanya, jaga dah kitanya, sedar dah kitanya untuk mengerjakan ibadah, untuk menjadi jalan ibadah. Tapi kita nak mulainya kok mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.